A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini untuk memberi peluang kepada kita semua supaya kita terus berlomba untuk memperbanyakkan amalan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang betul-betul mengharap untuk berjumpa Allah, siapa yang berharap untuk berjumpa Allah, maka hendaklah falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia sentiasa beramal soleh. Amal soleh yang pertama, yang paling ikhlas kepada Allah, yang kedua paling menepati sunnah Nabi, dan yang kedua wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan janganlah seseorang itu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang selain daripada Allah. Dan sebagai peringatan, setiap kita akan menemui kematian, dan kematian adalah satu benda yang akan datang bila-bila masa tanpa tanda, tanpa isyarat. Semalam saya ada satu grup dengan kawan-kawan lama, dan juga bukan kawan tapi dia masuk dalam grup, dan dia pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Hanafi Dolah. Sihat wal afiat, duk bagi pendapat dia dalam grup. Tapi semalam dengar berita pagi, dia sedang bersembang dengan isteri dia, tiba-tiba suara dia lain, kemudian kejang. Lepas tu tak sedar, bawa ke hospital, meninggal tengah-tengah bersembang. Dan umurnya saya rasa lebih kurang umur saya lah, bawah pada mungkin 50. Mana umur masih muda, anak pun masih remaja lagi, dan dalam keadaan pada zahirnya sihat wal afiat, bersembang. Siapa sangka tengah-tengah bersembang, tiba-tiba masa tu malaikat maut datang. Jadi daripada semalam mayatnya masih di hospital lah, di hospital Selayang, sebab dia kena lalui test untuk COVID-19. Kemudian result dia baru keluar tengah hari ni, baru boleh bawa keluar mayat. Pengajaran yang paling penting ialah mati tak menunggu umur tua, mati tak menunggu sama ada kita telah bersedia ataupun tidak. Mati akan datang apabila telah datang sampai ajalnya, sama ada kita bersedia ataupun tak. Jadi insya-Allah kita penuhkan masa-masa kita yang kita tak tahu bila penghujung kehidupan kita. Saya pun tak tahu, mungkin sekejap lagi, mungkin malam ni, mungkin besok kita akan dijumpa oleh Allah, dan ketika itu tak boleh buat apa dah. Nak ucap zikir yang paling mudah pun, subhanallah pun dah tak mampu, dah tak ada peluang dah. Tapi sekarang kita boleh buat macam-macam amal, macam-macam sedekah, macam-macam zikir. Ramai yang tak ambil peluang. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, semua yang dah mati, yang berada dalam kubur, memohon, merayu kepada Allah untuk dikembali ke dunia untuk mereka beramal. Ada yang minta sekejap sahaja, tapi peluang dah tamat untuk mereka
mereka meminta dalam keadaan peluang dah habis. Tapi kita peluang masih ada, tapi kita tak minta dan kita tak berlomba untuk memperbanyakkan amal. Sebab apa? Sebab kita rasa macam mati tu masih lambat daripada kehidupan kita. Jadi sama-samalah kita ambil pengajaran. Sebagaimana Nabi kata, orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan paling hasil pada banyak ingat mati, hasilnya ialah dia akan semakin memperbanyak dan memperelokkan persiapannya untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini saya terlewat sikit, minta maaf. Saya tersilap ingat 10.30 hari ni. Okey, hari ni kita tadabbur surah baru, surah Al-Ghashiyah. Surah ni tidak ada sebab nuzul. Cuma ada hadis sahih yang disebut berkenaan dengan surah Al-Ghashiyah daripada hadis sahih Muslim daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Dia ditanya, Nu'man bin Bashir pada hari Jumaat. Maka Nu'man bin Bashir menjawab, Nabi membaca pada hari Jumaat, hal ataka hadisul ghashiyah, bersama dengan sabbih isma rabbika. Ya, tapi sebab nuzul tidak ada. Okey. Surah ini surah Makkiyah. Sepakat ulama bahawa ini adalah surah Makkiyah dan namanya adalah Al-Ghashiyah. Dia ambil daripada perkataan Al-Ghashiyah dalam ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Nanti kita akan jelaskan apa makna ghashiyah. Dan intipati surah ni, surah Al-Ghashiyah, yang sebanyak 26 ayat. Ada semua 26 ayat. Intipatinya ada dua benda yang besar ya Allah nak sampaikan kepada kita semua melalui surah Al-Ghashiyah. Pertama, tentang kiamat dan keadaan hari kiamat. Tentang kiamat dan keadaan hari kiamat. Bahawa manusia ni terbagi pada dua kumpulan. Bila akhirat je terbagi pada dua kumpulan. Tidak ada yang ketiga. Itu bahagian pertama. Ayat 1 hingga ayat 16. Kemudian lepas tu bahagian kedua. Bahagian kedua ialah Allah menceritakan bukti-bukti kebesaran Allah. Bukti-bukti keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah dan kemampuan Allah untuk mencipta apa saja, termasuklah untuk menghidupkan semua makhluknya yang telah mati demi untuk memberi balasan yang seadilnya pada hari kiamat. Jadi dua bahagian, satu cerita hari kiamat dan dua golongan manusia pada hari kiamat. Yang kedua bermula ayat 17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah menceritakan bukti-bukti kebesaran Allah, yang juga sebagai bukti Allah akan berkuasa untuk menghidupkan semula manusia walaupun telah hancur, untuk memberi balasan yang seadilnya. Okey, kita tadabbur. Dah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata. Hal ni asalnya makna adakah. Hal asalnya ialah adakah. Adakah hal anta talibun, adakah engkau seorang pelajar? Tapi sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni, istifham ataupun soalan dalam Al-Quran ada dua bentuk. Istifham ada dua bentuk. Satu hakiki, yang kedua majazi. Soalan pertama bentuknya ialah hakiki, iaitu
betul-betul untuk bertanya ataupun untuk mendapat maklumat. Adakah awak seorang pelajar? Kita akan jawab ya ataupun tidak. Itu dipanggil istifham hakiki. Yang kedua, istifham majazi, iaitu tujuannya bukan untuk bertanya soalan ataupun untuk mendapat maklumat, tapi tujuannya macam-macam. Ada untuk taubih, untuk mencela, soalan untuk mencela. Ada untuk takriri, untuk menegaskan, mengesahkan. Dan ada untuk ingkari, untuk mengingkari. Soalan untuk mengingkari. Macam kita tanya anak, kenapa balik lambat? Kita bukan nak jawapan, tapi kita nak mengingkari perbuatannya yang balik lambat. Okey. Hal di sini istifham soalan yang asalnya makna adakah, tapi apa tujuan soalan ni? Hakiki ataupun majazi? Ahli tafsir mengatakan dia adalah majazi. Majazi makna bukan untuk bertanya soalan. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang ada. Jadi Allah tak perlu jawapan. Okey, kalau majazi untuk apa? Kata ulama, untuk takriri. Takriri makna menegaskan, mengesahkan. Jadi kalau menegaskan, terjemahan yang tepat apa dia? Qad. Hal ni makna dia qad, sesungguhnya. Ini terjemahan sesungguhnya. Asalnya adalah adakah. Sesungguhnya ataka telah datang kepada engkau. Qad ataka hadisu al-ghasyah. Sesungguhnya telah datang kepada engkau, wahai Muhammad, hadis. Hadis kalam ataupun cerita. Hadis. Cerita al-ghasyah. Al-ghasyah ialah nama hari kiamat. Okey, al-ghasyah maknanya apa? Dalam awal surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kemudian wa ala absarihim ghishawah. Ni ghasyah daripada ghishawah. Asal dia perkataan ghin shin ya, ghasyah. Asal perkataan ghasyah, maknanya ialah ghata, ataupun kalau masdar ghisyaun, makna dia ghitaun. Dua-dua ni makna dia penutup. Cuba tengok ayat ni. Ini cerita pasal orang kafir. Allah kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni ada yang jenis sama saja kamu bagi peringatan ataupun tak, mereka tetap tak beriman. Kenapa? Sebabnya khatamallah, Allah telah chop di atas hati-hati mereka. Allah telah chop di atas hati-hati mereka, dan wa ala sam'ihim, dan telinga mereka pun Allah dah sumbat. Dan wa ala absarihim, dan di atas pandangan mata mereka ataupun atas penglihatan mereka ada ghisyawah. Ghisyawah mana? Penutup. Jadi kenapa hari kiamat dinamakan al-ghasyah, yang asalnya makna penutup? Apa kaitan kiamat dengan penutup?
Kita tahu kan nama kiamah banyak sangat dalam Quran. Al-Qari'ah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Haqah. Jadi semua nama-nama tu ada maksud yang tersendiri. Yang Allah nak gambarkan bahawa suasana hari kiamat sangat-sangat dahsyat. Dengan berbagai-bagai suasana dan berbagai nama. Jadi kalau Al-Haqah menunjukkan apa? Hari kiamat tu daripada hak, benar-benar pasti akan berlaku. Kalau Tammah, hari kiamat tu maknanya Tammah yang menghancurkan. Kalau Sakhah, hari kiamat yang betul-betul menggemparkan, memekakkan telinga dengan suaranya. Kalau Ghasyiyah, telah datang kepada engkau cerita yang menutup. Menutup apa ni? Menutup apa ni? Menutup kebahagiaan, menutup kegembiraan, menutup segala benda yang menjadikan manusia semua menjadi sedih. Bila dengar kiamat, bila datang kiamat je, maka hari itu menutup semua. Orang tengah berseronok, habis hilang semua. Tengah duduk dalam kereta mewah pun, semua tak ada guna dah. Sebab dia hari menutupi kegembiraan, menutupi kebahagiaan. Kadang-kadang, bila datang malaikat maut depan kita pun dah tak, masa tu tak ada apa dah. Kita tak nampak dah harta yang banyak, rumah yang mewah, anak isteri yang semua berjaya, semua tak ada dah. Sebab apa? Ghasyiyah, dia telah ditutupi oleh suasana kematian ataupun hari kiamat. Okey. Telah datang kepada engkau hari kiamat. Satu lagi saya nak sebut hal ni, dalam biasa Al-Quran, Allah nak menegaskan, kalau dalam konteks yang ni, hal makna qad. Tapi kenapa Allah guna hal? Kenapa Allah tak guna terus qad je? Ada tujuan lain, iaitu litashwik. 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 Tashwik ini untuk melahirkan kerinduan. Ana mushtaqun ilaik. Mana saya rindu kepada awak. Jadi hal ini tujuan soalannya ialah untuk supaya Allah nak kita, bila Allah kata adakah telah datang kepada engkau cerita hari kiamat. Bentuk soalan tu kalau kita mendengar, kalau kita faham, kita akan jawab ya, ada. Ataupun kita jawab tak ada. Apa tu? Apakah itu hari Al-Ghasyiyah? Kita pun bertanya dan kita nak tahu. Rasa nak tahu hasilnya daripada apa? Daripada hal. Sama juga dalam bahasa Melayu, kalau kita nak cerita pada orang yang kita suka dan kita nak dia bagi perhatian, maka kita buat soalan dulu sebelum kita cerita. Contohnya, nak tak saya nak cerita pada awak? Cara tu menjadikan orang tu teringin nak dengar. Mukaddimah pembukaannya menjadikan dia teringin nak dengar. Nak, apakah itu? Jadi sebenarnya Allah turunkan Al-Quran, sebenarnya Allah berinteraksi dengan orang beriman. Ni, ni kepada Nabi. Dan sebenarnya bila kepada Nabi, kepada seluruh umatnya. Jadi kalau kita tadabbur Al-Quran, kita faham ayat ini, kita pun akan bagi perhatian. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apakah itu Al-Ghasyiyah? Kalau kita tadabbur. Tapi kalau kita tak tadabbur, kita macam yang Allah kata macam orang pekak. Kita cakap pada anak kita, nak tak ayah nak bagi tahu sesuatu? Dia buat tak tahu je. Apa masalah tu? Walaupun kita cakap nak tak ayah nak cerita satu benda, dia buat tak tahu. Itu apa masalah tu? Sama ada dia memang pekak, dia tak dengar apa kita cakap, ataupun dia tak hormat kita. Walaupun kita cakap dalam bentuk bahasa macam tu pun dia buat tak tahu, sama ada dia pekak ataupun dia tak hormat kita. Maka begitu juga, bila Allah cakap dalam bahasa litashwik, untuk melahirkan rasa rindu, rasa nak tahu kepada orang yang baca Quran, tiba-tiba dia buat tak tahu, terus dia baca sampai habis.
sama ada dia memang pekak ataupun dia memang tak rasa kebesaran Allah. Okey? Jadi Allah nak bagi menimbul macam sama dengan ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu, surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah kata, wahai orang beriman, Allah nak bagi tahu apa ni? Satu perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Perniagaan apa ni? Bukan dapat untung 1 juta, 10 juta, tak. Perniagaan yang paling menguntungkan ialah bila selamat daripada tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang paling untung ialah selamat daripada azab neraka. Sebab itulah orang kafir, kalau Allah kata pada mereka, kalau kamu memiliki seluruh dunia, bahkan 2 kali ganda, dalam keadaan kamu masuk neraka, apa kamu nak buat dengan dunia yang sebesar dunia dan 2 kali ganda? Apa yang kamu nak buat? Dia kata, kami akan guna semua dunia yang kami miliki untuk menebuskan kami daripada azab neraka. Maknanya ketika itu dunia tidak ada nilai. Yang ada nilai ialah selamat daripada azab Allah. Jadi Allah nak beritahu satu perniagaan yang boleh selamatkan manusia daripada azab Allah. Tapi Allah bawa dalam bentuk apa? Hal. Ni soalan. Wahai orang beriman, nak tak? Nak tak? Aku tunjuk pada kamu satu perniagaan. Ini dia panggil litashwik. Supaya orang beriman betul-betul dengar, betul-betul teruja. Nak tahu apa yang Allah nak bagi tahu. Okey? Ini pun sama. Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, adakah telah datang kepada engkau cerita pasal hari kiamat? Kita sebagai orang beriman tanya, ya Allah, apa ni? Mesti cerita besar ni. Sebab yang nak cerita siapa? Bukan suami kita, bukan bos kita, bukan penyimpan mohor besar raja-raja. Tapi akan ceritanya ialah Tuhan Rabbul Alamin. Okey? Kemudian Allah pun cerita suasana hari kiamat. Suasana hari kiamat, Allah kata manusia terbagi pada 2. Pertama, wujuhun. Wujuhun, wajah-wajah. Wajah-wajah yauma izin, pada hari itu, khasyi'ah, tunduk, hina. Wajah-wajah, ini keadaan al-ghasyiyah. Allah nak cerita apa ni? Suasana pada hari tersebut, bila berlaku kiamat, maka manusia terbagi pada 2 golongan. Golongan pertama, wajah-wajah pada hari itu tunduk hina. Okey, khasyi'ah berbeza mengikut kegunaannya. Kalau khasyi'ah diguna untuk masa kat dunia, makna dia lain. Tapi kalau khasyi'ah digunakan untuk selepas kiamat, maknanya lain. Khasyi'ah ataupun khusyuk. Kalau fid dunia, lil mu'minin fid dunia. Li ghairil mu'minin fil akhirah. Kalau perkataan khasyi'ah ataupun khusyuk, dia untuk orang beriman bila di dunia. Sebagaimana Allah kata, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasyi'un. Bila kat dunia, khusyuk tu khas untuk orang beriman, yang bermakna
khusyuk dalam solat, jiwa tenang, sentiasa tunduk pada perintah Allah. Tapi kalau khasyiah fil akhirah, dia li ghairil mu'minin. Untuk bukan orang yang beriman. Sama ada orang kafir, orang munafik, ataupun orang Islam yang banyak dosa, maka itu di akhirat. Dan makna dia apa? Bukan khusyuk, bukan tenang. Makna dia adalah tunduk dan hina. Yang ni makna tenang. Yang ni makna dia tunduk dan hina. Jadi golongan pertama manusia pada hari Al-Ghasyiyah ialah wajah-wajah pada hari itu tunduk dan hina. Kenapa tunduk? Kenapa hina? Sebab mereka dah tahu apa natijah, apa jawapan, apa keputusan yang Allah bagi pada mereka. Dengan mereka tak beriman tu mereka dah boleh agak. Maka rupa mereka ialah rupa orang yang bersalah. Rupa mereka rupa orang yang menyesal. Iaitu kepala tunduk. Kita tengok kan orang pergi mahkamah kan. Walaupun datuk ke apa ke, bila keluar mahkamah, tengok gambar dia, kepala atas ke bawah? Kepala ke bawah kan. Sebab apa? Sebab dia bersalah. Khasyiah. Okey? Dan kenapa Allah sebut wajah? Ini kita tadabbur. Kenapa Allah kata satu golongan di akhirat besok wajahnya tunduk hina? Allah boleh nak sebut je satu golongan ialah orang yang hina, orang yang rasa bersalah, tanpa sebut wajah. Jadi kenapa Allah sebut wajah? Muka adalah anggota badan yang paling mulia. Okey, jadi tanda maruah seorang itu di muka. apa dia? Tanda maruah seorang itu ada di muka. Oh, di muka. Jawapan yang dah betul tu, tapi yang lebih tepat apa dia? Nak tengok orang tu bahagia ataupun celaka, sedih ataupun gembira, tengok kat mana? Muka. Jadi gambaran body orang tu celaka ataupun tak, tengok kat muka dia. Tak payah tengok kat. Kadang-kadang kita tengok kereta mewah tapi muka berkerut je, dia tak bahagia. Kadang-kadang dia naik basikal buruk je tapi muka happy je, dia bahagia. Sebab muka menggambarkan apa yang dalam hati. Jadi Allah nak tahu, Allah nak bagi tahu kita, nak tengok siapa yang celaka di akhirat besok, siapa yang bahagia, tengok apa? Tengok muka dia. Tak payah tengok ni badan dia macam datuk dulu ni kat dunia, tak payah tengok. Tengok muka kita dah tahu. Dan banyak juga ayat Quran Allah sebutkan muka orang beriman di akhirat apa dia? Berseri-seri, bercahaya. Dan muka orang tak beriman hitam legam. Ada ayat Quran kata azraq, biru kehitaman. Jadi daripada muka kita dah tahu dah siapa celaka ataupun siapa yang bahagia. Okey? Kemudian Allah bagi tahu sebab kenapa muka mereka ni tunduk, hina, rasa bersalah, menyesal. Kenapa? Amilatun. Muka-muka ni dulu beramal. Muka yang beramal tetapi nasibah. Nasibah apa dia? Nasabun, daripada nasabun. Nasabun makna dia penat ataupun letih. Nabi sebut dalam satu hadis kan, tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa nasabun, wasabun, azab, sedih, duka cita, hatta kena duri sekalipun, melainkan itu adalah kafarah. Jadi orang beriman kalau kena nasabun kat dunia, kafarah. Jadi daripada nasabun dijadikan perkataan nasibah. Makna apa ni? Orang yang muka dia tunduk, hina sebab mereka beramal. Nasibah yang memenatkan, yang meletihkan, memenatkan. Apa maksud ni? Amalan yang memenatkan. Apa maksud dia?
Amalan di mana? Ada dua pendapat. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ada dua pendapat. Satu, amal amal di dunia yang sia-sia. Yang kedua, amal di akhirat. Okey. Amal di dunia yang sia-sia menyebabkan di akhirat besok khasyiah. Apa amal ni? Amal apa ni? Kalau kita kata kat dunia lah. Yang dia buat, tapi bila pergi akhirat, kecewa. Jadi seolah semua amalan dia yang dia buat 20 tahun, 50 tahun, yang dia sedekah, semuanya sia-sia, memenatkan, buang masa. Amalan apa ni? Ada dua. Ada dua, kata ulama'. Amalan kat dunia yang memenatkan, yang sia-sia, dua. Satu, ajaran sesat. Mana termasuklah yang kafir. Ajaran sesat, yang kafir, termasuk semua. Termasuklah Nasara, termasuklah Yahudi, termasuklah musyrikin. Semua tu amilatun nasibah. Mereka buat apa ke sembah berhala mereka 20 tahun, 50 tahun, semuanya nasibah, memenatkan dan mensia-siakan. Yang kedua, ulama kata amalan bid'ah. Kat dunia dia buat banyak amalan. Dia solat, dia puasa, dia zikir, dia haji, tapi dia riak. Ataupun dia tak riak, tapi amalan dia tak sama dengan Nabi. Zikir ribu-ribu, selawat puluh-puluh ribu, kan? Maka di akhirat besok, kata ulama', dia akan termasuk dalam kumpulan khasyiah. Sebab apa? Amilatun nasibah. Amalannya memenatkan, sia-sia je. Jadi berhati-hatilah kepada orang yang buat amalan yang bukan daripada Nabi. Takut-takut mereka ni termasuk dalam kumpulan khasyiah dan amilatun nasibah. Allah sebut dalam surah Al-Furqan, kan? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura. Allah kata, kami bawa amalan-amal mereka yang mereka rasa amal soleh dan banyak kat dunia, kami bawa di akhirat besok. Tapi faja'alnahu, kami jadikannya debu-debu yang berterbangan. Inilah maksud amilatun nasibah. Amalan yang sia-sia. Solat, puasa, sedekah dia juta-juta, tengok-tengok di akhirat jadi debu. Jadi nasibah, dia kecewa, dia penat. Okey. Ini kalau tafsiran, amalan tu adalah amalan daripada dunia. Tapi kesannya sampai ke akhirat. Yang kedua, pendapat yang kedua, amilatun nasibah ialah amalan di akhirat. Amalan di akhirat yang memenatkan, yang meletihkan, yang sia-sia. Apa dia? Apa dia? Orang tak beriman, dia buat apa di akhirat besok? Di pada mahsyar. Dia buat apa? Orang tak beriman ini? Di akhirat besok. Sebab pendapat kedua, amilatun nasibah bukan amalan kat dunia. Tapi dia penat sebab amalan di akhirat. Amalan apa tu? Amalan kebajikan. Mana ada kebajikan lagi di akhirat? Amalan yang menyesal, dia banyak menyesal. Amalan yang disangka baik tapi tidak baik. Amalan yang bukan. Pastilah ini kumpulan yang tak baik ni. Dituduh-menuduh kan? Dituduh-menuduh kan? Tak, ini di akhirat besok. Di akhirat ni. Ini pendapat kedua. Sebab kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, dia kata wujuhu yauma idzin khasyah amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu di akhirat. Bukan amalan kat dunia. Amalan di akhirat sendiri yang memenatkannya. Allah sebut dalam Quran. Tak, dia buat kerja ni. Dia buat kerja. Muflis dia buat kat dunia. Ini dia buat kerja di akhirat ni, daripada mahsyar.
Dia buat apa? Dia ni lah, dia duduk, dia apa? Dia menyalahkan salah satu sama lain. Dia kata kau lah yang bawa aku ke dalam neraka. Itu dah masuk kat neraka kan? Itu dah dalam neraka. Ini dia pada masyar ni. Cari Nabi. Hadis cari Nabi. Tak cepat. Tapi orang yang beriman pun cari Nabi juga kan? Biasa orang kafir dah tak cari dah. Dia pun tak kenal Nabi. Dalam tafsir mengatakan ahli-ahli neraka ni sebelum masuk neraka badan mereka akan dirantai. Dia akan di tangan salasil, di kaki aghlal. Kemudian dia belenggu, diheret kat leher. Dia berjalan dalam keadaan membawa rantai yang berat dan panjang. Itu memenatkannya. Dan dalam surah Al-Isra Allah kata apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Mereka berjalan dengan muka di bawah. Penat tak? Oh, berjalan muka di bawah. Makna muka tu macam kaki mereka. Dan dalam keadaan mereka buta dan pekak. Cuba bayangkan. Muka kat bawah, lepas tu pekak pula dan buta. Tak nampak apa-apa. Itu maksud nasibah. Yang akhirat, yang kat dunia tu memang dah sia-sia. Di akhirat, di pada masyarakat pun, dia buat kerja lagi. Kerja apa? Nasibah yang memenatkan dan sia-sia. Dia heret rantai yang panjang, rantai yang berat, subhanallah. Semoga Allah selamatkan kita daripada golongan ni. Ini belum masuk neraka ni. Belum masuk neraka. Dan kita banyak dengar hadis-hadis Nabi kan. Kalau bagi orang beriman, mukanya bercahaya kan. Bagi orang tak beriman, mukanya hitam. Dan orang tak beriman pula kadang-kadang bermandikan peluh. Kan? Di pada masa tu, mereka bermandikan peluh. Peluh pula sampai ke mana? Ada sampai kat buku lali, ada sampai kat lutut, ada sampai kat perut, ada sampai kat leher, ada yang lemas dalam peluh. Tapi mereka dihimpunkan di satu tempat. Cuba bayangkan. Jadi macam mana orang beriman ada cahaya. Tapi orang sebelah dia tak beriman. Cahaya orang beriman mereka tak dapat rasa. Sedangkan duduk sebelah-sebelah aja. Begitu juga yang orang tak beriman bermandikan peluh. Ada yang tenggelam dalam peluh. Tapi orang beriman di tempat yang sama selamat pula daripada peluh. Sebab itu kata ulama, alam akhirat kita tak boleh fikir dengan akal kita. Kita tak boleh fikir dah. Allah Maha berkuasa. Kadang-kadang cahaya orang beriman untuk dia seorang, sebelah langsung tak dapat kesan. Kadang-kadang orang tak beriman, dia tenggelam dengan peluh. Kita duduk sebelah dia, tapi kita langsung tak rasa peluh dia. Allah tu Maha berkuasa. Okey? Jadi pendapat dua-dua ni betul. Tapi kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, dia kata amilatun nasibah, amalan yang memenatkan ialah amalan yang mereka buat di akhirat. Di akhirat. Dengan membawa rantai-rantai dalam keadaan berjalan muka di bawah, buta, pekak. Okey. Kemudian apa lagi? Tasla akan dimasukkan. Dia akan masuk. Ia ni apa ni? Wajah-wajah yang tunduk hina ni akan masuk. Tasla masuk. Macam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla. Sayasla naran zata lahab. Jadi yasla ni akan masuk. Sama di sini, tasla, ia akan masuk naran, api. Hamiyah yang panas. Hamiyah ni sangat-sangat panas. Cuba tengok, nar dah panas tak? Ada tak api yang tak panas? Tak. Tak ada. Kalau api dah panas, apa perlu lagi Allah sebut hamiyah? Kalau nar, orang dah faham. Memang panas pun. Tapi Allah sebut lagi hamiyah. Apa maksud tu? Macam kita nak rotan anak kan? Kita kata apa? Abah akan rotan. Biasa tak kita kata abah akan rotan? Satu lagi, abah akan rotan yang menyakitkan. Biasa tak?
Beza, beza. Jadi Allah sebenar, rahmat Allah ni, perkataan hamiyah, naran ada rahmat Allah, hamiyah pun ada rahmat Allah. Bila Allah takutkan dengan api neraka, sebenar Allah sayang pada kita supaya kita elakkan. Dan kalau tak takut lagi, Allah tambah satu lagi, api ni sangat-sangat panas. Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Mana ada ribu-ribu? 69 kali ganda. Jadi kalau kumpul semua api yang panas kat dunia, kumpul semua sekali, manusia dah tak sanggup. Jangankan nak masuk dalam api tu, duduk tepi pun tak sanggup. Semua api kat dunia, bila dibanding dengan api di akhirat, yang api kat dunia baru 1 bahagian daripada 70 bahagian. Cuba bayangkan, orang yang tak beriman, orang yang kufur kepada Allah, orang yang tak solat, orang yang buka aurat. Sanggup tak kamu duduk dalam api yang 69 kali ganda daripada api kat dunia? Rumah kamu tak ada elektrik pun kamu dah melenting, dah panas. Kipas tak kuat pun dah tak boleh duduk. Aircon tak ada pun dah tak boleh duduk. Belum api. Tapi di akhirat besok, api yang 69 kali ganda dengan api kamu di dunia. Kamu duduk tepi ke kat mana? Masuk kat dalam. Jadi tasla ni mana akan masuk api neraka. Siapa ni? Ni. Yang khusyuk wajahnya, tunduk hina, dan amalannya kat dunia sia-sia. Kemudian, ini tempat. Setelah Allah sebut tempat, Allah sebut pula apa? Makan dan minum. Jadi ahli neraka ni ada tak disediakan makan dan minum? Ada. Tusqa. Ia diberi minum. Min, dari ainin. Ainin apa dah? Ain mata air. Aniyah yang sangat panas, syadidul hararah. Tempat apa? Api yang 69 kali ganda, yang Nabi sebut dalam satu hadis, kalau api neraka terpercik kat dunia, satu percikan saja, apa berlaku? Semua dunia akan hancur. Baru satu percikan. Tapi dia bukan masuk satu percikan ni, masuk dalam neraka. Masuk dalam api, duduk dalam api, kemudian minum pula daripada air mata ataupun mata air yang sangat-sangat panas. Maksudnya, minumannya adalah daripada air panas yang mendidih. Allah sebut dalam ayat lain, neraka ni, minuman ahli neraka, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 29 ya. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli, kemudian yashwi al-wujuh. Ahli neraka ni, dia bukan selalu nak minum. Dia akan minum bila ni? Bila betul-betul rasa dahaga ni. Bila rasa dahaga, Allah kata apa? Wa in yastaghisu, sekiranya mereka minta minum, bila dah betul-betul dahaga, mereka pun minta minum. Maka yughasu, lalu dia beri minum, bima'in, dengan air, kalmuhli. Air tu seperti apa? Muli apa dia? Macam tembaga yang panas, yang cair tu. Kan? Pernah tengok tembaga yang sedang dipanaskan dan cair tu? Itu minuman ahli neraka. Kemudian Allah gambarkan, bila nak minum, bila letak je kat mulut, nak minum kena letak kat mulut, kan, kat muka. Apa berlaku pada muka sebelum air itu masuk ke dalam? Yashwi al-wujuh, membakar kulit muka. Hangus, daging-daging gugur. Okey?
Itu belum masuk. Baru letak kat mulut. Lepas masuk, apa berlaku pula? Buka surah Muhammad. Ayat 15. Ini belum masuk ni. Belum masuk air. Belum. Sebelum minum. Selepas minum apa jadi? Surah Muhammad ayat last kali. Ayat tu panjang kan? Wasuku bima'in kan? Ayat hujung-hujung sekali. Wasuku ma'an hamiman. Kemudian apa berlaku? Faqatta'a am'a'ahum. Sebelum minum, letak kat muka, muka terbakar hangus. Dan bila minum, bila masuk, wasuku, mereka diberi minum. Ma'an hamiman, air panas yang mendidih. Lalu berlaku apa? Qata'a apa dia? Terputus. Apa yang terputus? Am'a, isi-isi perut. Urat perut apa semua terputus. Jadi tak perlu pisau. Nak putuskan isi perut, ahli neraka tak perlukan pisau. Hanya dengan air panas yang mendidih terputus. Okey. Kemudian bila dah putus, apa berlaku? Bila putus, dia sambung balik. Bila sambung balik, nak minum lagi. Bila dahaga sangat, dia minta lagi. Sebab dahaga, maka terbakar lagi muka. Dan bila masuk ke dalam, terputus lagi. Lepas terputus, disambung balik. Begitulah. Sampai kekal selama-lamanya. Jadi orang beriman bila dengar ayat macam ni, sepatutnya rasa takut, rasa gemetar dan menambahkan imannya kepada Allah. Semakin nak mentaati perintah Allah, semakin nak menjauhkan daripada larangan Allah. Okey, minuman. Makanan. Dia ada minum, ada makan. Lengkap ahli neraka. Makanan apa dia pula? Laisa lahum, tidak ada lahum bagi mereka ta'amun, makanan, illa kecuali min dhari', kecuali dari apa? Dhari'. Apa makna dhari'? Tumbuhan ataupun buah-buahan yang berduri. Contohlah kita makan durian dengan kulit-kulitnya sekali. Apa jadi? Kalau ikut ayat ni, tidak ada bagi mereka. Mereka ni siapa ni? Yang wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. Maknanya ada tak selain daripada dhari'? Kalau ikut ayat ni tak adalah kan? Tapi ayat lain ada sebut. Cuba buka surah Al-Haqqah. Ayat 34 35. Falaysa lahu apa dia? Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Kemudian wala ta'amun illa min waslin. Kemudian satu lagi surah Al-Waqi'ah. Cuba cari perkataan Az-Zakum.
Tak ingat surah Al-Waqi'ah ayat berapa tu? Makanannya adalah zakum. Satu dorek. Tak apa, dukhan pun tak apa. Cuba, ada zakum kan? Cuba baca ayat dia. Surah Ad-Dukhan ayat 43. Az-Zakum. Cuba baca. Inna syajarata az-zakum ta'amul asim. Kemudian kalmuhli yaghli fil butun. Tu satu surah Waqi'ah kan? Okey. Okey. Kalau ikut surah Al-Ghasyiyah, makanan ahli neraka apa dia? Dorek kan? Toriq. Kalau ikut surah Al-Haqqah, makanan ahli neraka ialah ghislin. Kalau ikut surah Ad-Dukhan ataupun Al-Waqi'ah, makanan ahli neraka adalah zakum. Jadi sekarang kita nak faham, kalau ikut ayat surah Al-Ghasyiyah, Allah kata tidak ada makanan bagi mereka kecuali dorek. Maknanya dorek sahaja. Tapi ayat lain Allah kata tidak ada pula bagi mereka hari itu kawan yang boleh menolong mereka, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin pula. Surah Ad-Dukhan pula, sesungguhnya pokok zakum yang berduri, yang busuk tu adalah ta'amul asim, makanan orang yang berdosa. Bila makan, apa jadi? Kalmuhli. Seperti air tembaga yang bila makan yaghli fil butun, menggelegak dalam perut. Biasa menggelegak dalam periuk, ini menggelegak dalam perut. Jadi kita nak faham, yang Allah sebut ni tidak ada makanan kecuali dorek. Tiba-tiba ada lagi makanan lain. Macam mana kita nak faham? Tak, kalau ghislin lain. Ghislin apa dia? Darah bercampur dengan nanah. Ghislin ialah darah bercampur dengan nanah. Zakum ia makan buah-buahan yang berduri dan busuk, tapi berbeza dengan dorek. Okey. Jawapan daripada Imam Qurtubi, dia kata neraka ni banyak tingkat. Kalau syurga darajat, kalau neraka dia panggil darakat. Beza. Kalau syurga darajat, kalau neraka darakat. Kan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Apa beza? Darajat ialah naik, semakin naik semakin naik. Tapi kalau darakat semakin turun. Itu orang kafir dan munafik. Jadi kata Imam Qurtubi, neraka ni banyak tingkat dia. Ada tingkat makanannya dorek. Ada tingkat makanannya ghislin. Ada tingkat makanannya zakum. Wallahu a'lam. Okey. Apa tujuan makan? Minuman untuk hilangkan dahaga. Makanan untuk menghilangkan lapar. Tapi mereka ni setelah minum, setelah makan, hilang tak dahaga, hilang tak lapar. Allah kata la yusminu. Tidak. Yusminu apa dah? Yusminu samin. Samin ni makna menggemukkan ataupun menyihatkan. Tidak ia menyihatkan. Wala yughni, dan tidak menghilangkan ju' apa dia? Lapar.
Boleh faham? Maknanya sebenarnya mereka minum, mereka minum ke ataupun apa? Tak, sebenarnya bukan mereka minum. Sebenarnya minuman itu menambahkan azab. Dan makan tu mereka makan torik ke, gislin ke, sebenarnya mereka bukan makan. Tapi makanan mereka tu menambahkan azab. Kalau menambahkan azab, kenapa mereka minum? Kenapa mereka makan? Sebab sebab dah lapar sangat, tak tahan, minta je apa-apa je kami nak makan ni. Rupa-rupa bila makan tak hilang lapar. Jadi antara bentuk azab ahli neraka apa dia? Lapar. Oh. Kita kalau lapar tak boleh makan apa jadi? Pagi tak makan, tengah hari tak makan, malam tak makan, besok pun tak makan, 3 hari 3 malam tak makan, apa jadi? Oh, menggelupur. Boleh mati kan? Jadi Allah nak beritahu antara bentuk azab ahli neraka ialah lapar. Lapar. Lagi makan, lagi lapar. Sangat berbeza dengan ahli syurga. Ahli syurga apa dia? Ahli syurga dia tak lapar. Ahli syurga lapar ke tak? Tak. Tapi walaupun tak lapar, ahli syurga sentiasa makan tak? Kenapa tak lapar tapi makan? Yang ni lapar tapi makan tapi tak hilang lapar. Jadi soalan, kenapa ahli syurga tak lapar tapi makan tak berhenti? Sebab ahli syurga makan bukan untuk hilangkan lapar. Dan kalau makan untuk hilangkan lapar bukan nikmat. Bukan nikmat. Sebab apa bukan nikmat? Sebab bila kenyang kena berhenti. Padahal makanan banyak lagi kan? Bukan nikmat. Nikmatnya ialah bila makanan banyak kita boleh makan tanpa henti. Macam mana tanpa henti? Sebab tidak ada lapar. Dan tidak ada kenyang. Allahumma ja'alna min ashabi jannati al-firdaus. Sebab tu ada satu hadis Nabi bersabda, kalau orang kafir tahu betapa nikmatnya dalam syurga, maka orang kafir tak akan putus asa daripada mendapat rahmat Allah. Dia tak akan putus asa. Sebab apa? Nikmat dalam syurga terlalu banyak dan terlalu hebat. Dia tak akan putus asa. Buat salah dia akan bertobat kan. Dan sebaliknya orang beriman, kalau dia tahu betapa azabnya neraka, duduk dalam api, minum air panas mendidih, makan buah berduri, putus isi perut. Kalau dia tahu azab neraka begitu teruk, orang beriman, apa sikap mereka? Dia tak akan tamat pada syurga. Faham tak? Kalau orang beriman tahu betapa teruknya azab dalam neraka, Nabi kata dia tak akan tamat pada syurga. Boleh faham? Macam mana? Dia akan musuh orang lain masuk syurga juga. Dia? Sama-sama masuk syurga. Tak, bukan tu maksudnya. Kalau orang beriman tahu, yakin betapa teruknya azab dalam neraka, dia tak tamat nak masuk syurga. Maksudnya apa? Betapa teruknya dalam neraka, ya Allah, kalau tak masuk syurga tak apa. Jangan masuk neraka dah. Kami tak nak pun syurga. Biarlah bagi lepas neraka cukup. Boleh faham? Bila tu dia rasa macam tu? Bila dia ingat, ya Allah, teruknya. Maknanya, kalau boleh lepas daripada neraka, dah satu nikmat yang besar. Contohlah orang kena seksa dalam penjara kan. Kena pukul, kena tikam kan. Lepas tu, orang bagi pilihan. Nak tak? Kamu dibebaskan tapi duduk bawah jambatan. Tak boleh masuk rumah langsung. Dia nak tak? Nak. Sebab apa dia nak walaupun duduk bawah jambatan? Kenapa? Sebab bila banding dengan azab dalam penjara tu, maka duduk bawah jambatan satu nikmat yang besar. Boleh faham? Jadi, rasalah azab Allah supaya kita akhirnya apa? Akhirnya kita sentiasa bersedia dengan amal soleh. Yang pertama, selamat daripada neraka. Itu yang nikmat paling besar.
Tapi kalau dah selamat daripada neraka, maknanya kita akan masuk syurga. Itu nombor 2. Yang penting selamatlah daripada azab ni. Siapa sanggup ni duduk dalam neraka dan tak sebut lagi. Allah tak sebut dalam surah ni. Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Surah ni Allah sebut tempat kan. Tempatnya naran hamiyah, minumannya ainin aniyah, makanannya dorek. Satu lagi Allah tak sebut. Tapi Allah sebut dalam surah lain. Apa dia? Pakaian. Pakaian ahli neraka ada tak? Ada apa dia? Daripada api. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 22 kan? Rantai. Rantai lagi ada pendapat mengatakan rantai yang 70 hasta dimasuk dalam mulut dan keluar ikut dubur. Ataupun ada kata masuk ikut dubur, keluar ikut mulut sepanjang 70 hasta. Dan diikat sampai tak boleh bergerak. Kenapa Allah azab begitu sekali? Sebenarnya Allah sayang. Sebab tu tanda Allah sayang, Allah begitu awal-awal. Nerakanya macam ni, minumannya macam ni, makanannya macam ni. Jangan cuba-cuba. Bertobatlah sekarang supaya kamu tak masuk dalam neraka yang sangat dahsyat. Cuma bayangkan kalau Allah kata nerakanya masuk 3 hari je, makanan pun panas sikit-sikit je. Apa jadi? Tak takut. Bila tak takut apa jadi? Mungkin semua akan masuk neraka. Sebab azab neraka ringan je. Maka Allah nak pastikan manusia jangan masuk neraka. Allah bagi azab yang sangat-sangat dahsyat. Okey, kemudian habis golongan pertama, menakutkan. Maka macam biasalah Allah kata Quran ni kitabun mutasyabih, kemudian masani. Masani makna diselang-seli. Bila Allah sebut cerita pasal neraka, makanan ahli neraka, minuman ahli neraka, kita rasa gerun kan? Supaya kita tak terlalu gerun dan kita tak putus asa, maka Allah sebut pula golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang beriman. Wujuhun yawma izin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu na'imah apa dia? Kalau khasyiah, tunduk, hina, rasa bersalah. Kalau na'imah, wajahnya berseri. Siapa ni? Wajah yang mukanya berseri. Siapa? Dia bukan mesti orang kaya, bukan mesti orang yang berjawatan besar, bukan mesti orang yang popular kat dunia. Tapi dia ada sifat lisa'yiha radiyah. Kita sambung. Lisa'yiha radiyah. Kita sambung akan datang insya-Allah. Tak ada? Ayat 1 hingga 3 ialah gambaran di padang mahsyar. Ayat 4 hingga 7 ialah di neraka. Ya. Sebab tu ayat 4 tu Allah kata tasla, dia akan masuk neraka. Lepas tu cerita dalam neraka. Betul. Wa antum fajazakumullahu khairan. Adakah manusia yang terlepas seksa kubur tapi di akhirat didakwa? Kalau ikut hadis sahih Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah.
Maksud dia sesungguhnya kubur adalah tempat yang pertama. Tempat pertama, rumah pertama dalam waktu akhirat. Dan Nabi kata siapa yang diazab dalam kubur, maka selepas alam kubur dia akan diazab lagi dahsyat. Dan barang siapa yang dapat nikmat dalam kubur, maka selepas alam kubur dia akan dapat nikmat yang lagi hebat. Jadi kalau ikut hadis tu, siapa yang selamat daripada azab kubur, maka insya-Allah dia akan selamatlah selepas itu. Sebab itulah wujuhun yauma idzin na'imah ni, muka dia berseri. Kenapa? Bermula daripada kubur lagi. Daripada kubur lagi. Sebab dia dalam kubur, Nabi kata sama ada taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Wallahu a'lam. Adakah manusia, bagaimana kaedah dakwah yang sesuai menarik ahlul bid'ah kepada sunnah? Dakwah yang paling baik, yang paling berkesan akhlaklah. Sebab itulah Nabi berjaya mengubah bukan orang buat benda bid'ah, tapi yang buat lebih bahaya daripada bid'ah. Apa dia? Syirik kepada Allah. Bahkan syiriknya dah melampau-lampau, dah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Dan bilangan patung di Mekah berhala, bilangan berhala di Mekah 360. Lagi dahsyat daripada yang buat syirik ni. Mana mereka dah lama tinggal Tuhan, dah lama syirik kepada Allah. Tapi akhirnya Nabi dapat mengubah orang Mekah, orang Madinah, semenanjung tanah Arab. Dengan apa? Dengan akhlak je. Saya yakin punca orang yang sama ada yang jahil agama, yang tak beriman, yang buat benda bid'ah, susah nak berubah kadang-kadang. Sebabnya puncanya ialah pendekatan orang yang mendakwa sebagai ahli sunnah ni, kadang-kadang pendekatan dia tak mesra, tak ada hikmah, kadang-kadang suka menghukum, menyebabkan orang tak rasa kita nak berkawan dengan dia, kita nak buat kebaikan pada dia. Yang mereka rasa ialah kita ni jenis macam qadi, macam hakim, suka menghukum. Yang ni bid'ah, yang ni salah, yang ni masuk neraka. Jadi bila kita suka menghukum, orang tak akan mendengar. Jauh sekali orang nak terima apa yang kita nak cakap. Jadi sebaik-baiknya, yang pertama sekali, tunjukkan akhlak yang baik. Tunjuk bahawa mereka tu juga adalah saudara kita. Selagi mana mereka mengucap 2 kalimah syahadat, mereka saudara kita. Jangan pulau, jangan jauhkan diri kita daripada mereka. Kemudian yang kedua, ajarlah mereka Al-Quran. Jangan ajar lagi bab-bab yang masalah fiqah, masalah bid'ah, jangan ajar. Sebab benda tu sensitif. Mereka dah beramal, dah berpuluh, mungkin dah beratus tahun daripada nenek moyang mereka. Tiba-tiba kita nak bagi tahu yang mereka buat tu salah, tak diterima, itu sangat-sangat sensitif. Maka yang terbaik, ajarlah Al-Quran dahulu. Sebagaimana Nabi nak betulkan fahaman akidah yang rusak di kalangan orang musyrikin Mekah, Nabi ajar Al-Quran satu persatu. Dan sebab itulah Al-Quran turun secara beransur-ansur, supaya Nabi dapat ajar Al-Quran satu ayat demi satu ayat kepada manusia. Di dalam keadaan orang tak faham Quran, kita pun terus ajar benda-benda yang menyebabkan berlaku pergaduhan, permusuhan, pertelingkahan. Akhirnya mesej dakwah kita iaitu mereka faham Al-Quran, mereka kenal Allah, akhirnya tak dapat disampaikan sebab kita mendahulukan benda yang bukan awaliyat. Awaliyat ialah akidah. Awaliyat ialah bagi mereka kenal Al-Quran, mereka kenal Allah, cinta Allah melalui Al-Quran. Bila mereka faham Al-Quran, mereka terima Al-Quran, insya-Allah mereka akan terima sunnah Nabi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa dia? Saya nak tanya, bantuan untuk sirakis sama tak dengan apa tu? Infak. Sama lah. Sama. Bantuan bahasa Melayu, infak bahasa Arab. Itu boleh kontak pihak ni lah, pihak pengurusan syarikat. Tapi yang penting, apa saja infak kepada syarikat, semua untuk kebaikan. Sama ada untuk bantuan musim sejuk ke, belikan selimut ke, bagi makanan, buat rumah ke, semua adalah amal kebaikan.
Jadi nak tahu lebih detail boleh kontak pihak pengurusan syarikat. Adakah seksa neraka mengikut kesalahan yang dilakukan semasa di dunia? Ya, sudah pasti. Allah balas sama ada balas dengan nikmat ataupun balas dengan azab, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak zalim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah akan balas berdasarkan kebaikan tu. Kadang-kadang kita kutip bungkusan coklat kan di tengah jalan, tak ada siapa tahu, maka Allah akan catat dan Allah akan balas walaupun hanya sekecil sebungkus bungkusan coklat. Bahkan Nabi kata ittaqun nar, takutlah api neraka walaupun dengan bisyaki tamrah, dengan hanya kamu bersedekah sebahagian daripada sebiji kurma. Jadi balasan mengikut amalan. Betul ke jika kita dah bertobat dan diampunkan dosa, adakah dosa kita akan dihisap lagi? Tak ada. Siapa yang dah bertobat dan cukup syarat, Allah akan terima taubatnya, maka dosanya delete. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosa adalah seperti orang yang tak ada dosa. Bila dia tak ada dosa, nak hisap apa lagi? Dah delete semua, habis. Tapi syarat dia taubat tu mesti ikhlas. Taubat nasuha, taubat yang cukup syarat. Betul ke Nabi selalu baca surah ini masa solat sunat hari raya? Betul, betul. Saya dah sebut tadi permulaan kelas. Hadis sahih ke meninggal pada hari Jumaat terlepas daripada, hadis ni tak sahih. Kalau ikut Syekh Mustafa Al-Adwi, hadis yang mati malam Jumaat, mati hari Jumaat terlepas daripada seksa kubur, tak sahih. Ada WhatsApp yang menyuruh kita membaca surah Al-Fil 3 kali atas respon pada tindakan Perancis. Tak ada dalil lah, tak ada dalil. Perancis tak takut pada 3 kali surah Fil. Orang kafir akan takut kepada bila kita beriman kepada Allah. Sebab itulah orang zaman Nabi, tentera Rom yang kuasa besar ketika itu, Rom dan Parsi, takut pada Nabi bukan sebab Nabi baca surah Al-Fil, tapi sebab Nabi amalkan 30 juzuk Al-Quran. Sebab akhlak Nabi sama dengan akhlak Al-Quran. Yang itu yang menggurungkan musuh. Kalau setakat baca 3 kali surah Al-Fil, solat pun lambat, aurat pun buka, dosa pun banyak, orang Perancis tak takut. Baca Sayyidina dalam tahiyat akhir itu sunnah ke? Tidak. Sayyidina ulama berbeza pendapat. Sebagai nak hormat Nabi, dia kata silakan, tak salah. Tapi kalau dalam solat, jangan baca Sayyidina. Di luar nak baca Sayyidina, silakan. Kenapa dalam solat tak boleh? Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya Nabi kata, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Bila Nabi solat dan Nabi baca tahiyat, Nabi tak baca Sayyidina, maka jangan baca. Di luar solat, kita nak baca Sayyidina sebagai alasan untuk hormat Nabi, tak ada masalah, silakan. Tapi dalam solat, jangan. Adakah betul tentang khasiat garam yang dikatakan menjadi amalan Rasulullah SAW? Dikatakan Rasulullah meletak secalik garam sebelum makan. Saya tak jumpa dalil, saya dah cari kelebihan garam ni, saya tak jumpa dalil. Wallahualam. Selagi saya tak jumpa dalil, saya tak akan amalkan. Wallahualam. Dah. Okey, cukup kan? Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Sambungan Syarah Al-Asma'ul Husna insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.